Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Inilah ayat yang saya maksudkan tadi. Rangkap ini kita akan baca daripada wala ni sampai yakbaru ni tuan-tuan. So ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. An yakbaru. Okey, cuba tuan-tuan tengok daripada awal ayat ni. Wala wa kalimat yang pertama dan la jangan wala wala takuluha, dan janganlah kamu makan kamu memakannya. Kamu memakannya. Makan apa ni tuan-tuan? Ni makan harta anak yatim yang ditinggalkan pada tuan-tuan tu. Bapak dia mati, kemudian anak dia tuan-tuan jaga, kemudian tuan-tuan diamanahkan untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Ataupun anak yatim tu tinggal dekat tempat lain, tapi tuan-tuan yang diamanahkan untuk menjaga harta tersebut. Jadi Allah kata, wala takuluha, janganlah kamu memakannya harta-harta tersebut, harta anak yatim tersebut, israfan, secara melebihi batas. Jangan kamu makan secara melebihi batas. Boleh makan sikit ke kalau tak boleh makan melebihi batas? Tu ayat tu diterangkan pada rangkap berikut ini. Yang mana kalau kamu miskin, kamu bolehlah ambil harta tersebut. Sekadar sepatutnya untuk kamu menjaga mereka. Dan upah untuk kamu menjaga mereka tu boleh kamu ambil kalau kamu miskin. Kalau kamu kaya, kata Allah Ta'ala, kamu berlapang dada ataupun ringankanlah pengambilan tersebut. Nanti kita bahas ayat selepas ni. Tapi kat sini Allah kata, wala ta'kuluha israfan. Dan janganlah kamu memakannya secara melebihi batas ataupun melebihi daripada kewajarannya, kata Allah. Wabidaran, dan secara tergesa-gesa. Apa yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa ni tuan-tuan? Okey, baik. Dalam konteks tergesa-gesa ni, kita tengok terjemahan ataupun penafsiran daripada tafsir Ar-Rahman. Maknanya jangan kamu kelang kabut. Jangan kamu kelang kabut cepat-cepat nak ambil harta tersebut. Ambil kesempatan, tengok budak-budak tu masih kecil, cepat-cepat je nak ambil harta tersebut. Jangan sampai dia cukup umur nanti nak kena pulang balik. Jadi sementara dia belum cukup umur ni, cepat-cepat. Allah Ta'ala kata jangan kelang kabut. Jangan tergesa-gesa. Ayat baru sebelum mereka dewasa. Maknanya kita ambil kesempatan dengan umur mereka yang masih kecil itu, ambil kesempatan cepat-cepat nak nak conquer harta tersebut. Ambil harta tersebut, nak memperdagangkan harta tersebut ataupun nak makan daripada harta tersebut. Jangan. Allah Ta'ala kata jangan ambil kesempatan atas umur mereka yang kecil. Tu maksud dia. Lagi sekali tuan-tuan, wala takuluha israfan wa bidaran ayat baru. Ini kita consider satu rangkap. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim tersebut secara melebihi kewajaran dan cepat-cepat nak ambil sebelum mereka dewasa. Kamu kelang kabut nak ambil sebelum mereka dewasa. Faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan pergi cari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Nanti tuan-tuan boleh bahaskan ataupun tengok apa yang boleh diambil oleh para ulama melalui rangkap ni. Okey, kita ambil secara teknikal tuan-tuan. Baik, seperti mana yang saya sebut tadi, dekat sini kita jumpa fi'il mudhari' tapi yang telah diganggu. Dia telah diganggu oleh ni geng motor ni. Kemudian an yakbaru. Ini juga fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dia telah diganggu oleh diganggu oleh geng kereta ni. Ini diganggu oleh geng motor, yang ini diganggu oleh geng kereta. Geng motor maknanya haraf jazam, haraf baris mati kan. Jadi macam mana cara dia nak mematikan takulu ni tuan-tuan? Tengok ganti nama diri dekat dalam ni kamu. Kamu masuk tak? Antum masuk tak geng fi'il 5? Jadi kalau dia masuk geng fi'il 5, cara untuk menjazamkan fi'il mudhari' ni ialah buang cik nun. Ingat tak? Begitu juga dengan yakbaru ni. Ni kamu kan, masuk kan geng fi'il 5. Kan geng fi'il 5 tu apa? Huma, antuma, hum, antum dan anti. Ni antum kan? Hum pun masuk juga. Huma, antuma, hum. Antum dan anti kan? So dua-dua ni masuk. Jadi cara untuk menjazamkan yang ni dan menasabkan yang ni, caranya macam ni tuan-tuan? Dua-dua dengan cara yang sama. So kita ambil satu persatu tuan-tuan. Ni hal yang saya sebut tadi. Kamu makan secara melebihi batas. Ini hal dalam keadaan kamu makan itu dengan melebihi batas kewajaran tu maksud dia. Okey, satu-satu tuan-tuan. Wa maknanya dan. Ini ialah kalimat haraf ataf. Betul ke tidak? Haraf ataf. Kemudian la ni la jangan ke la tidak? Ni la nafi ke la nahi tuan-tuan? Yang masuk geng hanya la cegah saja, la jangan saja tau. La cegah ni baru masuk geng. Kalau la tidak, dia tak masuk geng. Dia tak masuk geng. Yang masuk geng hanya la cegah saja, la nahi saja.
Okey, kemudian ta'kulu. Ta'kulu maknanya kamu memakan. Ini isim ke fi'il ke haraf? Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Betul ke tidak? So fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Jawapannya fi'il mudhari' dia mu'rab. So ini fi'il mudhari' mu'rab kan? So dia mu'rab dalam keadaan asal dia marfu' ke ataupun telah berubah? Jawapannya dia telah berubah. Baik, dia telah berubah jadi mansub ke jadi majzum? Dia diganggu oleh geng motor, maka dia telah berubah menjadi majzum lah. Kalau dia diganggu oleh geng kereta, dia jadi mansub lah kan. Dia diganggu oleh geng motor, dia jadi majzum. Bari mati, ingat tak? So tuan-tuan, cara ataupun teknik Allah Ta'ala nak menjazamkan fi'il mudhari' ini ialah dengan teknik nombor berapa? Kalau teknik pertama letak dhammah. Dhammah pula. Dengan letak sukun baris mati. Kalau teknik kedua dengan buang haraf illah. Teknik ketiga ialah dengan buang cik nun. Tengok aja ganti nama diri ni kamu. Kamu masuk geng fi'il 5 kan tuan-tuan kan? Kalau masuk saja geng fi'il 5, teknik yang Allah Ta'ala gunakan ialah teknik nombor 3. Apa teknik nombor 3? Buang cik nun lah. Sebab tu nun dia hilang. Dia asal perkataan ni bunyi dia macam ni tuan-tuan. Cuba sebut. Asal perkataan dia ialah kuluna. Asal dia kuluna. Tapi itu nun sudah hilang. Siapa yang kasih buang itu nun? Itu haraf jazam tuan-tuan. Faham ke tidak? Okey Selesai tuan-tuan Habis. Ni ialah fi'il kalau pelajaran peringkat kedua. Tadi peringkat ketiga kan. Kalau peringkat kedua apa ganti nama diri dekat ni? Kamu rujuk pada siapa? Kamu rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya ada ustaz, maf'ulun bih. Bila ada dhamir melekat selepas kalimat fi'il, secara automatik dhamir itu menjadi maf'ulun bih. So ini dhamir yang melekat dengan fi'il ni. Dia jadi maf'ulun bih. Baik, inilah maf'ulun bih dia. Okey, inilah kalimat isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat tak? So apa gelaran dia? Gelaran dia ialah ini ialah isim dhamir. She kan? Betul tak? Isim dhamir. So kalau isim dhamir, dia jadi dhamir kepada siapa tuan-tuan? Ataupun kepada apa? Ingat tak? Jangan kamu memakannya. Dia jadi dhamir kepada amwala ni tuan-tuan. Ni rangkap lain harta-harta ni Dia jamak taksir bukan orang. Memang ganti nama diri dekat dalam dia ialah she. So ini rujuk kepada ni, jadi ganti nama diri kepada amwala tu. Janganlah kamu makannya. Siapa? Harta anak yatim tersebut. Okey, kalau dalam pelajaran peringkat ketiga pula, ini ialah isim dhamir kan. Isim dhamir dia mabni ke mu'rab? Dia mabni. So tak payah bahas soal baris Okey, israfan. Israfan ni ialah maknanya melebihi batas. Ini bukan fi'il tuan-tuan Ini ialah kalimat isim. Mana tanda isim ni? Ada tanwin ni. Okey, israfan ialah kalimat isim. Di isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab. Dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur? Dia mu'rab mansub. Tanda mansub dia mana? Tanda mansub dia fathah. Okey, penyebab dia apa? Apa penyebab dia dapat pakat mansub? Sebabnya dia adalah hal. Hal keadaan Hal apa? Keadaan apa? Keadaan semasa perbuatan makan harta anak yatim ini dilakukan. Makan harta anak yatim dengan cara melebihi batas. Maknanya boleh makan tapi dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi Allah Ta'ala kata kamu makan, hal keadaan kamu makan tu melebihi batas. Jangan, Allah Ta'ala kata. Jangan kamu makan harta anak yatim tersebut secara melebihi batas. So ini ialah dia dapat pangkat mansub kerana dia adalah hal. Cuba cari kalau tuan-tuan lupa. Dia ada 11 penyebab mansub kan. So salah satu daripadanya ialah hal. Wa bidaran. Wa ni haraf. Dia ialah haraf ataf. Betul tak? So kalau haraf ataf, kerja dia menyamakan baris sebelum dan baris selepas yang sama kategori. So ini termasuk dalam kelompok at-tawabi'. Ingat tak? At-tawabi' kan ada 4? Ada 4 kan? So salah satu daripadanya ataf dan maktuf. Nombor 2. Cuba tengok nombor 2. Nombor 1 zat sifat kan? Nombor 2 dia ataf dan maktuf. So ni ataf dan maktufnya lah. Bidaran. So inilah kalimat isim. Dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur. Kalau kat sini dia mu'rab mansub. Tanda mansub di mana? Fathah. Penyebab dia apa? Penyebab dia ialah ataf dan maktuf. Siapa yang menjadikan dia ataf dan maktuf ni? Cik waw ni. Waw ni yang menyebabkan waw ni yang menyamakan baris kalimat ni dengan kalimat yang sebelum ni. Okey, an yakbaru. An ni kalimat haraf, dia sebenarnya ialah haraf ataf tapi dalam masa yang sama dia juga merupakan haraf dia masuk geng. Betul tak? Dia masuk geng kereta, betul ke tidak? Dia masuk geng kereta tuan-tuan So bila dia masuk geng kereta, fi'il mudhari' yang ada kat sebelah dia ni berada dalam keadaan asal ke ataupun telah dipinang, telah diganggu? Jawapannya dia telah diganggu. Dia telah diganggu oleh geng kereta.
Betul ke tidak? Dia telah diganggu oleh geng kereta. Jadi maknanya ini telah mansub. Betul ke tidak tuan-tuan? So kalau kalimat ini telah pun mansub, ya, ini fi'il mudhari'. Betul tak? Kalau fi'il mudhari' pelajaran peringkat kedua lah dulu saya tanya. Ganti nama diri dekat dalam ni apa? Mereka ustaz, home. Mereka ni rujuk pada siapa? Mereka ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Sebelum mereka dewasa. Mereka siapa? Mereka tu ialah anak-anak yatim tersebut. Betul ke tidak? Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada lah ustaz. Ni kalimat terakhir. So tidak ada maf'ulun bih. Okay, itu pelajaran peringkat kedua. Bila masuk pelajaran peringkat ketiga tuan-tuan, soalan saya mudah saja. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab. So dia mu'rab apa? Dia mu'rab marfu' ke dalam keadaan asal ataupun mu'rab mansub ke atau mu'rab majzum? Mansub dan majzum tu kalau dia diganggu kan. So jawapannya ustaz, ini bukan berada dalam keadaan asal. Dia telah diganggu oleh geng kereta. Jadi maknanya kalimat ini telah pun mansub. So cara Allah nak tunjukkan kalimat ini telah pun mansub ada 3 teknik. Jadi mula-mula tuan-tuan tengok ganti nama diri dia dulu. Settle masalah tuan-tuan. Kalau dia termasuk fi'il 5 saja terus tuan-tuan kata ustaz buang Cik Nun. So mereka ni masuk tak? Geng fi'il 5. Huma antuma hum, antum dan anti. Hum ustaz masuk kan? Jadi cara ataupun teknik yang digunakan oleh Allah untuk tunjukkan kalimat ini telah pun dimansubkan ialah dengan buang Cik Nun, ya. Baik, kalau macam tu macam mana bunyi asal dia? Yakbaruna asal dia. Nampak? Habis ustaz saya nampak alif ni ada ke tak ada, dia tidak mengganggu dari sudut ilmu nahwu. Kalau ilmu bahasa ataupun ilmu bukan bahasa. Kalau dalam ilmu tajwid pun dia tidak berfungsi. Tengok ada kosong kat atas ni. Habis kenapa letak alif ni? Inilah tulisan yang telah digazatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So macam inilah keadaan dia. Okey tuan-tuan wala taquluha israfan wa bidaran an yakbaru. So tuan-tuan, yakbaru ni ialah kalimat fi'il, dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dia mu'rab. So dia mu'rab mansub sebab diganggu oleh geng kereta. Cara Allah Ta'ala gunakan nak tunjuk dia mansub ialah dengan buang Cik Nun. Baik tuan-tuan sekarang ni saya nak tahu tuan-tuan, kita jumpa 2 fi'il mudhari' yang telah diganggu. So saya nak tahu fi'il mudhari' ni telah diganggu oleh geng motor. Fi'il mudhari' yang ni telah diganggu oleh geng kereta. Okey, dalam rangkap ni saya nak tahu siapa geng kereta yang terlibat, siapa geng motor yang terlibat. Itu je soalan dia. Tolong bagi tahu dengan saya siapa geng kereta yang terlibat dan siapa geng motor yang terlibat. Maknanya apa haraf nasab yang terlibat dekat dalam rangkap ni dan apa haraf jazam yang terlibat dalam rangkap ni menyebabkan kedua-dua fi'il mudhari' ini telah pun berubah daripada pangkat asal dia. So tuan-tuan hantar jawapan tuan-tuan ke 0108173131. Kedua-dua geng tersebut tolong bagi tahu dengan saya, kita tangkap dia insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.